Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imaduddin وجعلها معراجا للسالكين وجعل قرة عين في المصلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لين وفق فسح لساني لقراءة القرآن والحديث الأزكى وأدعيها وخطابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Inilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kurnia Allah, takdir yang Allah Taala berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir menunaikan ibadah kepada Allah, ubudiyah kita, perhambaan kita kepada Allah. Selain kita berzikir, kita berdoa, selepas itu kita duduk dalam majlis ilmu yang di dalamnya adanya qala Allah wa Rasul. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur dan diberi kekuatan, taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita teruskan lagi kajian kita sekali. Mengupah oleh Syekh Muslim rahimahullah taala menafa'ana kita lain. Mengupah kita dah bincang, kita dah sebut berkaitan pendahuluan tu habis dah. Macam mana sebab-sebab kita asas kepada kita tidak lain tidak bukan kita mesti ada ilmu di dalam semua perkara. Apatah lagi kata Musannif rahimahullah taala berkaitan dalam ibadah. Maka ibadah lebih lagi. Itulah ada orang tanya kepada Syekh Muhammad Hasan yang dirahmati Allah taala. Alangkah baiknya dikata jika tuan mengarang buku mengenai zuhud, iaitu meninggalkan keinginan nafsu. Lalu kata Syekh Muhammad Hasan tu, kata aku mengarang buku mengenai hal ihwa jual beli. Maksudnya seorang yang zuhud itu ialah orang yang mana? Orang yang mengelakkan diri dia daripada perkara yang syubhah, yang makruh dalam perniagaan itu.
Kerana kita tahu dalam Islam jelas, hukum taklifi pun jelas, ada haramnya, sunatnya, wajib, ada yang makruh. Makruh tidak digalakkan kita buat, dibimbangi jatuh kepada perkara haram. Apabila kita duduk buat semua, akhirnya dia boleh membawa kepada haram. Begitu juga kesyubhah, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umur tasyabiha. Di antara halal dan haram itu ada perkara syubhah. Kesyubhah itulah kita jauh. Dan itulah kata Muhammad Hasan, Syekh Muhammad Hasan rahimahullah ta'ala, itulah kebuat kita mengenai nak elok diri daripada perkara syubhah. Sebab itulah dia kata demikian juga wajib orang yang berilmu, wajib juga dalam muamalah jual beli, perlu padanya ada ilmu, sebagaimana kita semua tengok dalam kitab Ibn Razali rahimahullah ta'ala, iaitu kita perlu jaga jual beli. Kita tilik, kita beritahu barang yang rosak, khabar rosak, yang tak molek, khabar tak molek. Sebab Nabi SAW jelas kepada kita, apabila dia pergi pada suatu gerai makanan tu, dia celup tangan, tengok rupanya ada basah di bawah tu. Lalu Nabi SAW tanya sebab apa? Dia kata kena hujan. Lalu Nabi SAW sebut laisa minna, bukan di kalangan kami siapa yang berbohong. Maksudnya kalau basah, beritahu dia basah bawah tu, atasnya molek, kalau nak ni molek. Dan di sana ada orang soleh, orang baik. Apabila dia berniaga, dia beritahu bahawa ini masalah. Inilah dipanggil orang yang berilmu. Apabila dia tahu kuda yang dibelinya, dia tanya kuda nak menunggang ke nak makan, nak sembelih. Orang tu kata nak menunggang. Orang menunggang tak bermolek, dia kata, sebab topok kaki itu ada berubah sikit. Itu kita baca dalam kitab Bimbingan Mukmin sebelum ni. Itulah cara orang yang berilmu. Sebab itu dalam kitab kita untuk ni jelas kepada kita bahawa tidak dapat tidak kita mesti ada ilmu. Wajib mengetahui cara untuk elok diri daripada perkara yang haram. Kalau tak tahu ilmu, tak boleh nak elok. Begitu juga wajib kita tahu hal ihwal berkaitan hati kita, seperti tawakal, raja, kembali kepada Allah, takut, redha, dan semua itu. Maka di sinilah kata lepas kita dah sebut, itulah istimewa. Kita semua ada ilmu, bahkan dikata istimewa pula pekerjaan untuk ilmu, kerana dia sangat payah. Dia nak tambahnya di situ ialah apatah lagi berkaitan ilmu agama, lagilah payah. Perlu ada ilmu, tak boleh buat bijak, tak boleh buat pandai. Kalau tak tahu, beritahu. Tak tahu, kalau tahu, beritahu cara tahu. Tidak bolehlah beritahu sehingga melebihi hak pengetahuannya, sehingga tidak ada disiplin ilmu itu. Itu mesti. Ada setengah orang dia bimbang, kalau tak beritahu, ya Tuhan, martabat dia. Itu. Sedangkan dikata ilmu ini payah, mesti berhati-hati lagi. Dan pengarang kita ni juga dia berharap kepada Allah, memberi manfaat kepada hamba Allah, kepada dia hamba, dan budak-budak ataupun kita semua yang membaca kitab ini. Akan lorah itu bahasa. Lorak orang Melayu kata sama je. Lorah bahasa Arab, lorak bahasa Melayu. Jadi bahasa tukar pada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, dan menjadi bekalan para hamba dan mereka itu pada hari kiamat. Ini hak minggu lepas lah tersebut ni. Jadi salah satu ilmu yang manfaat ialah
bila kita mengajar dan kita belajar tadi. Itu salah satu ilmu yang manfaat bagi dia tu. Itulah ilmu manfaat yang kekal bagi dia. Bukan anak-anak saja, bukan sedekah saja. Yang salah satunya itulah ilmu. Itu perlu. Oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala. Ini kita sebut, kita bincang sedikit berkaitan pendahuluan tu. Iaitu tengok Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok perbahasan hak ni panjanglah. Berkaitan Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi tidak letaklah terjemah tu. Sebab apa? Sebab ini perkara maklum. Perkara maklum, orang tahu dah. Itu nisbah dia lah. Jadi kalau kita sebutlah Ar-Rahman, sifat hak ni sifat panjang lah. Kalau dari segi nahwu surahnya, nama Allahnya. Jadi kita sebut cara ikhlas dia. Ataupun kita sebut sedikit berkaitan dengan ni, ataupun nama kitab tadi. Kalau kita tengoklah dalam perbahasan Bismillahirrahmanirrahim panjang. Hari ni kita sebut, tengok kata Bismillah je. Jadi kalau kita tengoklah sedikit, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim ni, kita tahu itulah dia daripada ayat daripada Al-Quran. Iaitu dalam Quran ni ada. Kita tengok dalam kitab-kitab banyak diturun, disebut berkaitan dengan apa tu. Kalau kita bahas, ceritakan berkaitan kelebihan dalam Quran tu. Kitab yang pertama, kitab sebelum tu diturun dah. Antara suhuf, baca suhuf Ibrahim wa Musa. Yang antaranya kitab-kitab, bila kita beriman kepada kitab, yang salah satunya isi kandungan dia dan kita tahu bilangan dia. Ini kita sebut sikit lah. Itu kitab-kitab yang turun dahulu, iaitulah kepada Nabi Musa, diturun sebuah kitab bernama Taurah. Begitu juga kepada Nabi Daud, sebuah kitab yang bernama Zabur. Nabi Isa diturun kepada sebuah kitab nama dia Injil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah diturun kepada kita kitab yang bernama Al-Quran. Dan begitu juga kepada Nabi Adam, turun kepada dia 10 buah kitab. Dan diturun lagi kepada Nabi lain, iaitulah 50 buah kitab. Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim diturunkan 10. Maka hak kita sebut ni iaitulah berbentuk suhuf. Suhuf itu itulah helaian dia. Helaian jadi Quran. Jadi dipanggil suhuf ni lain, dinipih. Bentuk helaian. Tapi Al-Quran disebut kitab. Maka nak memberitahu kepada kita bahawa dalam merangkumi semua ni, jadi Fatihah ni duduk dalam kitab Al-Quran. Jadi semua makna, bukan sebuah kitab tu, makna dia ataupun semua maksud-maksud tadi dihimpunkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Semua itu menerangkan berkaitan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang nak boleh nak sharing dan sebagainya. Itu berkaitan apa yang disebut berkaitan dengan dalam kitab tadi. Dan disebut, kalau kita tengoklah, di dalam Quran juga, dalam Fatihah adanya Fatihah. Kalau dia bahas berkaitan Bismillah saja ni. Sebab bukan sekadar untuk tengok nahwu dan surah dari segi bahasa saja. Tetapi di sini Bismillah dia ada hukum dia. Hukum baca Bismillah ada hukum haram, hukum wajib, hukum makruh,
rukun harus. Jadi baca bismillah ketika haram, itulah ketika melakukan maksiat kepada Allah SWT. Itu haramlah, jelas. Ketika makruh, kita buat perkara makruh, melihat kepada kemaluan kita, kita pun tengok, kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu makruh. Contoh disebut. Dan bismillah pada perkara yang wajib, itulah pada mazhab kita ialah dalam Fatihah, rukun sembahyang. Nak baca tak jadi. Itu pun kalau kita tengok mazhab lain, dibaca tidak baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanya mazhab apa? Dia kata saya mazhab Syafi'i. Setengah ulama kata itu boleh membatalkan sembahyang dia sebab i'tiqad mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i memang kena baca bismillah. Bukan sekadar bismillah lagi, auzubillah lagi. Itu hukum sunat, nanti kita sebut sedikit. Dan perkara yang haruh inilah disuruh kita mula semua dalam semua perkara kita yang dipuji oleh syarak, kita kena mula bismillah. Nak buat kebaik, nak naik kereta, nak baca kitab, apa lagi, kita kena bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Jadi Quran kandungan dalam Fatihah tu dia ulang. Sebab apa? Sebab dalam Fatihah itu banyaknya, antaranya kandungan dia tu, kandungan Fatihah. Dalam kandungan Fatihah ada mana? Ada bismillah, nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillah pula kandungan dia ada titik-titik. Ini janganlah orang sebut ni. Nanti kita sebut. Itulah kalau kita tengoklah, dalam sembahyang kita biasa diulang bismillahirrahmanirrahim, ulang surah Fatihah. Kerana banyak kelebihan. Setiap sembahyang kita baca semua bismillahirrahmanirrahim, Fatihah wajib. Jadi kita tak boleh nak tu ada setengah orang tu mazhab Syafi'i gini. Jadi bila kita buat, contohnya setiap rakaat kita baca auzubillah, bersir dengan slow, baca auzubillah minasyaitanir. Rupanya ada manfaat untuk kita. Ada segi gangguan. Contohnya kalau kita pergi dekat buatan Islam sebagainya, ada disuruh kita, kalau orang banyak gangguan, sebut auzubillah minasyaitanir, auzubillah minasyaitanir, auzubillah minasyaitanir. Jadi ada hikmah di sebalik Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala suruh kita baca. Begitu juga bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ada setengah disebut setengah disebut orang dulu dan sebagainya. Dia suruh kita amal Fatihah, baca Fatihah satu kali selepas subuh. InsyaAllah dengan yakin kita baca, orang yang hina kita Allah Ta'ala tetap kat darjat kita. Dengan syarat yakin. Nak supaya yakin tu payah. Buat pula kerana bukan-bukan. Kita nak yakin. Bila yakin betul-betul kena Allah, Allah Ta'ala tetap akan angkat darjat seorang. Kerana kita dah belajar akidah, yang tu semuanya adalah milik Allah, yang menaikkan, yang menurunkan, yang menyesatkan, yang memuliakan, semua itu adalah milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca, begitu juga kita baca Fatihah, baca Fatihah ni, baca bismillah 50 kali setiap kali, 50 kali, 50 kali setiap kali subuh. Ada juga kata baca Fatihah. Ada juga awak pesan nak masuk rumah baca 3 ku, baca ku Allah, bukan baca ku Allah, dia kata baca ku Allah 3 kali. Kita baca ku Allah, ku Allah, ku Allah. Itu betul sungguh tu. Bukan maksud dia baca gitu. Tapi alhamdulillah, walau dia baca gitu, tak ada gangguan. Sebab apa? Sebab dia yakin betul Allah.
Tapi bukan maksudnya kita buat maksiat, buat kesilapan dari segi bacaan tu kita yakin, tetapi dia bersangka baik kepada Allah SWT. Akhirnya Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan dia. Ana dhanna ala abdi, aku bersama dengan sangkaan hamba. Bila kita sangka baik kepada Allah, ya Allah Ta'ala akan hidup aku. Allah Ta'ala akan beri manfaat kepada ke Allah Ta'ala akan beri tadi. Jadi itu yang disebut berkaitan sedikit kata bismillah. Kalau kita tengoklah dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok Fatihah. Kandungan Fatihah ada dalam bismillah. Apa disebut itu? Kandungan Fatihah ada dalam bismillah. Jadi titik ba. Hak mana titik ba? Kalau kita tanya orang, titik ba. Titik ba di mana? Tu titik ba tu. Titik molek. Itu bukan. Setengah tu disebut qaul dhaif. Titik ba iaitu titik yang permulaan nak tulis tu. Masa kita tok tulisan, kita tok apa ni? Pen tu. Masa tu titik tu kita tekan, sama ada nak jadi alif, sama ada nak jadi jim, sama ada nak jadi tak sebagainya. Tapi masa kita tok tu kita jadi ba. Kita nampak tulis ba, titik atas tu. Maka ni sebuah titik itulah dibahas. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada membahaskan berkaitan titik ba tadi atas. Itulah dia kata kalau kita nak bahas berkaitan masalah ba saja tu. Masalah ba pada bismillah tadi. Nak bahas dia lah. Nak bahas pasal ba tadi 70 unta yang membawa kitab. 70 unta yang membawa kitab tidak mampu. Sebab apa? Sebab banyaknya penjelasan berkaitan ba tadi. Gini. Sehingga tebal tu. Nak kabarnya ada rahsia, ada kerahsiaan pada ba bismillahirrahmanirrahim. Jadi utuhlah kita baca, kita biasa dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dan ada sana ada amalan baca 21, baca 41 sebelum tidur, elok dari gangguan sebagainya. Banyak amalan bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak orang yang mulakan bismillahirrahmanirrahim, hidup dia duduk dalam keadaan berkat. Jadi ba tu ba pada tu titik atas, bukan ba titik bawah tu. Yang saya sebut tadi titik permulaan, titik kita tok pen situ. Tapi sekarang nampaklah permulaan titik kita nak tulis tulisan, tulis ba. Mesti kita tok dah tu. Ada titik situ. Itulah disebut bahasa Arab nutfah ataupun disebut noktah. Kalau noktah jelas titik. Arab sebut noktah, titik. Nutfah, itu dipanggil juga titik. Jadi kalau bab pada tu disebut hakikatu Muhammadiyah, bukan Muhammad tu. Itu imkaniyah, ada perbahasan ialah. Jadi titik kepada isyarat hakikatu Muhammadiyah bab tadi. Jadi kalau kita tengoklah, walaupun ada huruf ba titik di bawah tu, dia kata titik sebenar situ. Yang muktamad itu titik permulaan kita nak tulis itu, perbahasan ba tadi. Itu disebut. Jadi titik permulaan, titik permulaan itu nak beritahu kepada kita titik bismillahirrahmanirrahim tadi. Permulaan itulah dipanggil titik permulaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selesai. Jadi orang panggil ini titik, inilah panggil hakikatu Muhammadiyah. Itu pun dipanggil jelas pada kita titik permulaan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa makna titik?
titik, bukan titik ba. Saya ulang sekali lagi, bukan ba titik bawah tu, titik permulaan kita nak tulis tu, tulisan permulaan nak tulis ba tadi. Ada dikatakan bi kana makana. Makna dia, apa makna ba? Jadi terkandung dah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita sebut apa makna titik, ni titik permulaan nak tulis atas tu, ba tu, apa permulaan dia? Setengah disebut bi maka, bi ba ya, bi kana, bi kana makana, wa bi yakulu ma yakulu. Apa maksud dia? Itu makna titik ni. Bi kana makana wa bi yakulu ma yakulu. Itu maknanya. Apa maksud makna tadi? Titik tadi. Bi iaitu dengan aku. Ni Allah ni. Bi dengan aku, kana barang yang telah, makana yang telah diadakan. Iaitu dengan aku barang yang telah diadakan. Wa bi yakulu ma yakulu. Apa dia? Dan denganku, dengan aku, itu kata Tuhan, kata Allah. Dan wabi dengan aku, yakulu barang, ma yakunu barang yang lagi aku akan adakan. Maksudnya apa dia? Semua itu hakikatnya, semua datangnya semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak datang, yang belum datang, yang akan datang semua, yang tak ada benda tu semua adalah kehendak, qudrah, iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belajar akidah itu jelas. Jadi itu jelas kepada kita. Sebab apa? Hakikatnya dalam surah Insan kita biasa baca, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Lam yakun syai'an, suatu tempoh kita tak ada, akhirnya nama kita disebut. Sebab apa? Apabila Allah Ta'ala mengadakan kita. Itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Ini perbahasan berkaitan bab tadi. Sebab itulah di langit pun kita nampak istilah titik, sebenarnya bintang. Kalau kita renung, wa fis sama rizqukum, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis sama, di langit, dipanggil wa rabbus syi'ra, rabbus syi'ra, rabbus syi'ra. Ini dipanggil bintang syi'ra nama dia. Jadi kita kaji dia dari segi nama falak, banyak juga kelebihan. Kalau tengoklah Allah Ta'ala sebut, inna Allah Ta'ala zayyana as-sama' bi kawakib. Jadi titik kita nampak langit, bintang. Jadi Allah Ta'ala hiaskan langit tu dengan bintang, dengan bintang-bintang kita nampak. Lepas tu Allah Ta'ala hiaskan syurga itu dengan apa? Dengan hur, dengan mahligai, bidadari. Itu hiasan syurga. Ini sebuah titik. Ini sebuah titik pada Bismillah. Itu apa ni perbahasan kita sebut. Dan di sana ada titik ataupun dipanggil bintang kita nampak. Allah Ta'ala hias langit tadi dengan apa tu? Dengan bintang-bintang. Dan banyak Allah Ta'ala hiaskan sesuatu itu manfaat. Di langit adanya bintang. Jadi bintang itu isyarat. Sebab itulah ibarat ulama itu ibarat penunjuk bintang di langit. Ialah dulu orang naik kapal ke laut, nak balik, nak pergi sana situ, dia tengok isyarat bintang, bintang sini. Jadi Allah Ta'ala hias bintang langit. Allah Ta'ala hias syurga itu dengan bidadari, mahligai. Begitu juga Allah Ta'ala hiaskan bulan. Wa zayyana syuhuru bisyahr Ramadan. Allah Ta'ala hiaskan bulan-bulan itu dengan bulan Ramadan. Ada istilah sebut. Jadi hias bulan dengan bulan Ramadan. Begitu juga Allah Ta'ala hiaskan hari dengan hari Jumaat.
Sebab itulah dipanggil Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumaah. Penghulu sebagai segala hari, itulah hari Jumaat. Begitu juga Allah Ta'ala hiaskan kitab, kutub Quran, kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan yang kita sebut tadi. Ada kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan kepada Nabi sebelum itu Suhuf dipanggil. Itu Allah Ta'ala hiaskan dia dengan turunnya anzalna, turunkan Al-Quran. Maka Quran itu menjelaskan semua apa-apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Maka itu hiasan disebut. Dan ada juga disebut dalam perhiasan tersebut, dalam perbahasan lain ada disebut, itulah wa zayyana al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Ta'ala hiaskan Quran itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi manfaat banyak. Banyak manfaat. Nanti tengok hadis berkaitan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itulah musannif rahimahullah taala masukkan bismillahirrahmanirrahim. Itu membawa adab kepada kita. Kita nak buat sesuatu itu, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Biar nama Allah dulu sebelum kita nak cakap. Itu sebuah dia. Jadi Allah Ta'ala hiaskan Quran itu, wa zayyana al-Quran bismillahirrahmanirrahim, dengan turunnya Al-Quran. Maka kita disuruh amal bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Apa salah? Tunggu kat apa isyarat lambat baca bismillahirrahmanirrahim 50 kali sebab subuh. Jadi persoalannya sebab apa? Mari-mari kita buka kitab. Ada satu lagi, kalau kita baca kitab lama ni, kitab Jawi, kuning ni, kita tengok, kita nak faham, kita tengok pada mukadimah saja, boleh faham. Kalau kita baca dalam kitab Tazkiyat Raflah fi Bayani As-Salah, mukadimah dia apa dia? Biasa kita baca, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imadad-din. Imadad-din. Sebab apa? Disebut alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imadad-din. Disebut asas sembahyang. Sebab apa? Dia nak cerita tentang sembahyang. Jadi sebab apa musannif rahimahullah taala tulis bismillahirrahmanirrahim? Maka yang pertama ialah dia nak ikut ittiba' al-Quran. Yang sebut dia nak ikut Al-Quran. Mazhab kita tiap-tiap tu surah baca bismillah. Baca bismillah. Itu bahasannya. Dan yang kedua, sebab apa dia sebut bismillahirrahmanirrahim? Sebab dia nak ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dalam hadis, dalam kitab-kitab fiqh ataupun yang berkaitan dengan hadis, ada sebut bismillahirrahmanirrahim. Itulah berkaitan dengan bila kita nak mula sesuatu tu, mesti kita mula dengan bismillah. Dalam hadis disebut, jadi musannif rahimahullah taala wa masuk bismillahirrahmanirrahim sebab nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengar aja, amal dulu. Kami baca bismillah, ni sebuah Quran. Semua surah dalam Quran semua ada bismillah kecuali Taubah, Bara'atun minallah. Itu baca. Jadi itu yang pertama ikutan dia. Yang kedua ikutan dia iaitulah dia nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yaqra la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Itu maksudnya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai kemuliaan pada syarak, yang tidak dimulaikan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu seperti binatang yang terpotong anggotanya, artinya kurang berkah. Ay qalilur rahmah, ay qalilur barakah, itu kurang berkah. Jadi nak mula bismillah
Maka musannif ambil nak mula pembahasan kitab berkaitan adab-adab ilmu. Ni adab ilmu ni. Ada orang kata kitab ni patutnya belajar ke pelajar je. Itu tak kena. Sebab banyak adab-adab dia. Contoh kita sebut, ulama-ulama dulu ada disebut sampai 13 kali ambil sembahyang. Sebab apa? Sebab dia beradab dengan kitab tadi. Dia nak ni orang kita baca Quran baru ambil sembahyang. Tak, dia nak baca kitab. Dia ambil sembahyang. Pergi ambil. Dia ada sedikit penyakit, iaitu mudah batal hadas. Dia panggil batal wudu. Dia ada penyakit sikit. Ada disebut dalam perbahasan kitab ni, dia disebut. Pergi ambil sembahyang. Adab dia. Itu adab dengan kitab. Tak sebut adab dengan guru lagi. Yang hari ni pelajar tak tahu ke mana. Tak boleh watang, tak boleh belajar, tak boleh habis. Jadi kurang. Kalau sebut adab dengan kitab, antaranya batal je tengah baca kitab. Baca kitab, dia akan ambil sembahyang. Apa-apa dah batal. Nak mula kitab pula, pergi ambil sembahyang pula. Kalau kita berdoa letih, tapi adab dia. Tapi ada kesan tak? Ada kesan dia. Sehingga dikatakan hasil dia buat kerja, dia buat amalan tu hingga penyakitnya sembuh. Itu hasil Allah Ta'ala beri keberkatan. Jadi orang kita nampak obat je kan. Setengah tu obat ni obat. Sepatutnya ada amalan-amalan diri tadi. Itu itu yang disebut berkaitan dengan bismillah tadi. Jadi Nabi SAW sebut kullu amrin dhibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. La yabda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta'. Itu setiap pekerjaan kita nak buat mesti kita harus mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia akan memberi kepada kita berkat. Kalau tak buat kurang berkat lah. Ay qalil barakah. Kurang berkat. Hidup kita nak berkat. Allahumma bila kita baca sembahyang salat duha, sekiranya rezeki bersama fa'azir wa in kana fil akhir wa aghiru. Sekiranya duduk di langit, turun bumi, keluar. Sekiranya sikit banyak, sekiranya banyak, baba iklifi. Kita nak berkat. Kerana berkat ni power dia lain. Jadi tidak dapat tidak, Nabi SAW sebut, maka seperti binatang yang terpotong anggotanya, tak sempurna. Itu akhta' ataupun disebut dalam Quran. Dalam Quran abtar boleh kita sebut makna kepada abtar. Fa huwa akhta'. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbikal wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itulah dia kata Nabi SAW ni abtar. Nabi SAW ni putus baka. Putus baka, anak lelaki Nabi meninggal baka masa kecil lagi. Jadi seorang Nabi ni putus baka, tak ada tu lah dia kata. Inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala kata mu sebenarnya abtar. Mana abtar orang kafir? Sebab mana? Itulah ketika dia dia mati, tak ada, terputus sungguh. Harta banyak, kereta besar, keturunan dia tak dapat tolong dia kerana kufur dia kepada Allah. Sebenarnya dia abtar. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak abtar. Jadi abtar boleh disebut fa'akhta'. Akhta' yang terputus. Hasil sebab apa? Dia tidak mula dengan sesuatu itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah berkat hidup, berkat mesti ada bismillahirrahmanirrahim. Dan kita kena tengok kemuliaan pada syarak. Itu yang Nabi sebut. Yang syarak tidak bercanggah dengan syarak, tidak membawa kepada haram, maka kita boleh mula. Makruh pun tak boleh.
perkara yang halal, yang sunat, yang haram, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah yang wajib, kita kena mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu yang wajib yang disebut, iaitu dalam Fatihah kita. Itulah sikit sebanyak yang kita akan sambung balik berkaitan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi perbahasan Alhamdulillah tidak lain tidak bukan yang akan pergi kepada puji qadim bagi qadim, puji hadi bagi hadi, bagi puji hadi bagi qadim, puji qadim bagi hadi. Semua itu adalah datang daripada puji-puji itu semua hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba makhluk tidak ada apa-apa melainkan keizinan yang Allah Taala beri kepada kita. Itulah sebenarnya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amatika fi mazidih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.